Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam sesi muhbarak istimewa hari ni, malam ni. Saya perkenalkan dulu siapa saya. Saya Azlan ataupun lebih dikenali sebagai Lebay Accountant. So hari ni kita bersama dengan calon kita sempena PRK N36 Pelangai. So konti muhbarak amat-amat berbesar hati menerima kehadiran calon kita daripada Perikatan Nasional, calon nombor 1, Cikgu Kasim. Apa khabar Cikgu? Selamat. Alhamdulillah. Selamat kita bertemu di konti muhbarak malam ni. Terima kasih menjemput saya ke studio. Alhamdulillah. Saya kira hari ni penuh program Cikgu daripada pagi saya kira. Bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan pengundi. Betul. Sempena dengan cuti Maulidul Rasul juga hari ni tak? Lepas tu dengan perayaan Pesta Tanglong kalau tak silap saya. Betul. Okey. Hari ni santai-santai kita borak-borak tentang PRK N36 Pelangai, terutamanya tentang calon nombor 1 kita, Cikgu Kasim. Sebelum kita pergi lebih lanjut, mungkin saya ingin menarik penonton, pendengar dalam sesi muhbarak kita pada malam ni untuk kita mengenali dengan lebih mendalam calon kita, calon nombor 1 daripada Perikatan Nasional untuk PRK N36 Pelangai, Cikgu Kasim. Sikit Cikgu, pengenalan supaya semua yang mendengar, yang menonton kita pada malam ini boleh mengenali siapa Cikgu Kasim yang sebenarnya. Okey, terus Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lupa nama. Lebay Accountant. Itu. Santai betul lah. Kita santai-santai. Tok Lebay lah. Ya. Tok Lebay Accountant. Yang telah menjemput saya hadir dalam borak-borak santai ni. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton sekalian, saya diberi nama Kasim bin Samad. Bukan Kasim Selamat Ada orang tukar tu. Ya. Ulang sekali lagi lah. Kasim bin Samad. Ya, itu dia. Saya dilahirkan pada pada tarikh 4 bulan 3 tahun 61. 61 ya? Pakat ayah anda lah ni dengan saya ni. Boleh. Boleh panggil ayah anda lah ni, insya-Allah. Umur kalau ditolak campur tu tadi, usia saya 26 tahun. 26 tahun. Terbalik. Gitu. Saya dilahirkan di negeri Melaka. Tetapi pada usia 11 tahun, saya telah mengikuti ayah saya yang mendapat tawaran masuk ke Felda Cemamoy. Begitu ya. Maka selepas tarikh tersebut, tarikh kemasukan 1972 ke tanah rancangan Felda Cemamoy, lepas tu saya dibesarkanlah sebagai anak peneroka dalam keadaan susah payah dulu, zaman-zaman mula masuk rancangan Felda. Maknanya mula-mula Felda Cemamoy ni dibuka, maknanya ayah pada cikgu ni antara peneroka pertama yang membuka Felda Cemamoy ni. Ya, betul. Maknanya penuh sejarah lah cikgu di sini. Betul. Anak peneroka yang pertama lah. Anak peneroka yang pertama Kemudian saya bersekolah. Selepas berpindah tu, saya masuk ke SK Felda Cemamoy. Okey. Darjah 6 yang pertama tu kalau tak silap saya 12 orang aja. Okey. Darjah 6 yang pertama rakan-rakan tu Rashid Daud, ramai lagi lah. Siapa lagi? Pernah lupa juga. Yang terkenal lah, yang saya ingat Rashid Daud, Jamali Ahmad Noor, Sharifah dan lain-lain lah. Ustaz Makzan. Semua kawan-kawan tu masih lagi ada lagi di sini. Masih ada. Masih lagi, alhamdulillah. Kemudian saya bersekolah menengah. Selepas habis tamat darjah 6 di sekolah menengah, sekolah kebangsaan Cemamoy tu, saya melanjutkan pelajaran, naik ke sekolah menengah. Tapi Cemamoy tak ada sekolah menengah ketika itu. Tak ada? Tak ada.
Okey, maksud cikgu meneruskan pengajian tu di mana? Kami melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Bukit Mendi yang sekolahnya diguna pada sesi petang milik SK Sungai Kemahal. Bermaksud sekolah tu dua sekolah berkongsi atas satu premis, begitu? Ya. Oh. Pada sebelah pagi, premis itu SK Sungai Kemahal. Petang, itulah kami sekolah menengah. Maknanya ada dua label lah. Ada dua pengurusan yang berbeza. Selama 2 tahun, saya bersekolah di SMK Bukit Mendi. Kita kata Sekolah Menengah Bukit Mendi sementara. Oh, begitu. Sekolah Menengah Bukit Mendi ni dia dalam pembinaan ketika kami berada di tingkatan 1, tingkatan 2. Mana kira batch yang pertama lah di SMK Bukit Mendi tu. Ya. Kemudian bila saya tamat saya dah masuk tingkatan 3, kami dimaklumkan Sekolah Menengah Bukit Mendi dah siap. So kami berpindah ke Sekolah Menengah Bukit Mendi baru. Kira first batch lah. Masuk. Pioneer lah. Pioneer di premis baru. Tragisnya yang tak dapat diingat, daripada Bukit Mendi, daripada Cemomoy ke Sekolah Menengah Bukit Mendi sementara, sejauh 12 km. Sejauh 12 km. Pada waktu tu cikgu pergi ke sekolah tu naik apa? Berbasikal. 12 km. Pergi 12 km balik. 12 km pergi, 12 km balik. Saya kira kalau waktu tu cikgu masuk berbasikal, saya rasa antara boleh jadi pelumba basikal negara dah tu, saya rasa. 2 tahun exercise. Kemudian bila tamat tingkatan 2, kami diberitahu Sekolah Menengah Bukit Mendi sebenar dah siap. Maka kami tambah lagi kayuhan kami 5 km lagi. Tambah lagi 5 km. Jadi 17 km. 17 km. Menjadikan saya semakin letih. Jadi kawan-kawan saya berbincang apa nak buat ni. Terlalu jauh. Boleh tahan kayuhan itu 2 minggu je. Kemudian ayah-ayah kami, termasuk ayah saya, berpakat macam mana nak bantu anak-anak ni. Maka keluarlah idea mengangkut kawan-kawan saya ke sekolah yang baru ini dengan menaiki lori hantu. Lori hantu? Dulu kita panggil lori hantu. Lori yang tak ada apa kan. Dalam keadaan kampung yang tanah berdebu. Apa yang ada? Lori yang orang kata lori togel aja lah. Lori tu milik siapa kalau cikgu milik penderoka. Saya pun tak ingat siapa punya pemiliknya kan. Dan ada juga sebahagiannya menaiki motosikal. Dah mulalah ayah terpaksa membeli motosikal kerana terpaksa membiayai anaknya yang sekolah agak jauh jugalah. Oh, begitu Saya sempat naik lori sekejap, kemudian merasailah motosikal. Pada ketika itu bukan batch saya saja tingkatan 3. Tapi dah ada adik-adik tingkatan 2, tingkatan 1. Daripada Felda Cemomoy. Ya, Felda Cemomoy, Kampung Cemomoy, Felda Sungai Kemahal sendiri juga telah berpindah ke Felda Bukit Mendi. Sekolahnya dah ditempatkan satu tempat, Sekolah Menengah Bukit Mendi. Kemudian lepas di Bukit Mendi, selepas habis SRP. Dulu dipanggil Sijar Rendah Pelajaran. Pada tahun 1976 tu saya ambil SRP. Kemudian melanjutkan pelajaran ke tingkatan 4 di Sekolah Menengah Kebangsaan Temerloh. Di Temerloh sanalah. Duduk asrama. Duduk asrama lah ketika duduk asrama. Tingkatan 4. Pengalaman kali pertama lah saya kira. Tingkatan 4 tu berjauhan dengan keluarga, duduk di asrama. Ya. Memanglah dalam keadaan kampung, kekurangan segala kemudahan infrastruktur kan. Elektrik pun tak ada waktu tu. Tak ada. Dapat duduk asrama, ya Allah, rasa bersyukur sangatlah. Pada waktu tu tahun 70 lebih. 77. Tingkatan 4. Tingkatan 4 di Felda Cemomoy ni elektrik tak ada lagi. Ada elektrik, dia guna generator. Sistem generator.
yang di-on-kan, di-start pada waktu nak maghrib dan akan ditutup tengah malam. Pukul 6 pagi hidup semula jam 5 pagi. Dia kira orang tidur tu kita tak payah pakai laptop. Tak payah. Tak payah. Gitu. Kadang-kadang dapat juga sampai berterusan. Dia bergantunglah kepada keperluan malam tu macam mana kan. Kadang-kadang dapat sampai pagi juga. Okey. Tapi siang off balik. So di SMK Temeloh tu sampai tingkatan berapa tu? Tingkatan 5. Tingkatan 5. Kemudian sambung ke Kolej Islam Kelang. Kolej Islam Kelang. So saya kira itu perjalanan susu galur cikgu lah. Kan? Sebagai anak Felda Cemomoy, mendapat pendidikan. Pendidikan maknanya di sekolah rendah tu di SK Cemomoy. Kemudian berpengalaman menjadi pencetus atau pioneer di SK Bukit Mandi. Dan saya kira kalau saya dengar apa yang cikgu ceritakan ni, mana cikgu ni adalah pencetus pioneer kepada anak-anak Felda Bukit Cemomoy ni. Mana batch pertama saya kira, lapisan pertama anak peneroka yang merasai perik jerih bagaimana kehidupan sebagai anak Cemomoy itu sendiri. Betul eh? Ya. Okey cikgu. Baik. Itu serba sedikit tentang calon kita. Cikgu Kasim, calon nombor 1 di PRKN 36 Pelangai. Sebelum kita terus lebih lanjut, kita berehat sebentar dan kita jumpa selepas ini. Okey, bertemu kita sekali lagi selepas kita berehat sebentar. Bersama dengan guest kita, tetamu kehormat kita hari ini, Cikgu Kasim, calon Perikatan Nasional, calon nombor 1 PRKN 36 Pelangai. Baik cikgu, kita terus sembang-sembang lah. Bukannya wawancara, sembang-sembang, kita santai-santai. Untuk kali ini mungkin cikgu boleh kongsikanlah kepada pendengar kita, penonton kita. Saya melihat kan, cikgu ni merupakan antara orang yang sangat aktif dengan silat ni, terutamanya silat gayung. Apa sebenarnya yang cikgu rasa sebagai orang yang berada dalam silat ni? Mungkin cikgu boleh kongsi dan mungkin itu boleh memberikan satu motivasi kepada anak-anak generasi baru ni. Mungkin sikit cikgu. Terima kasih. Silat ni merupakan salah satu hobi saya lah. Hobi cikgu Hobi. Orang lain dia ada hobi tersendiri, memancing, berbasikal. Betul. Saya memilih silat. Kenapa? Kenapa? Kalau ikut sejarahnya, di Felda Cemomoy telah ada silat. Bila masuknya peneroka tadi, pada tahun 1972, ada seorang peneroka yang agak muda sikit. Kita dengar-dengar
beliau membuka gelanggang silat. Gelanggang silat. Arwah guru saya lah. Ayah saya, dia kata, kau dah besar, sekarang ayah hantar kau pergi belajar silat. Itu Ayah suruh. pencetus atau Pencetus, tercetusnya? betul. Pada waktu umur berapa cikgu? Umur 13 tahun. 13 tahun. Tingkatan 1 lah lebih kurang. Tapi dia kata, sebelum kau masuk, tengok dulu gelanggang silat tersebut. Gelanggang silat. Waktu tu gelanggang tu, kalau cikgu masih ingat, dekat mana di Comomo itu? Dibuka. Dia dekat dengan sekarang ni pusat penyembelihan swasta tu? Swasta tu. Oh, dekat tepi jalan ni lah. Ya. Sebelum nak sampai Felda Comomo tu, ada tepi jalan, ada kolam tu ke? Betul. Oh, di situlah gelanggang pertama. Gelanggang pertama. Oh, yang cikgu mula-mula. Yang saya belajar lah. Okey. So saya pergi sana, tengok mereka senior-senior saya, maknanya grup yang lebih awal, peneroka-peneroka yang belajar silat. Okey. Peneroka pada ketika umur 25, 26, belum ada yang capai 30 saya rasa lah. Ayah saya pernah bercerita. Peneroka muda. Yang anak ada seorang, 2 orang baru kan. So ayah bawa ke gelanggang tu. Dia kata ni silat yang bagus, kau masuk. Maka saya telah dibawa bertemu dengan arwah guru saya ni, Cikgu Abdul Aziz bin Sharif, orang Melaka. Kemudian saya diterima sebagai murid, diperlimaukan dengan adat sebagai seorang pesilat gayung. Saya pun mulalah belajar dalam keadaan padang ataupun gelanggang silat pada ketika itu berdebu kalau musim panas dan keadaan lecah pada ketika hujan. Bersama dengan sahabat-sahabat saya yang lain pada ketika itu, yang umur sebaya, lebih kurang lah. Ada yang bawah setahun gitu. Itu permulaan lah saya menceburkan diri dalam silat, disuruh oleh ayah saya sendiri. Lama kelamaan saya rasa seronok. Walaupun saya boleh bermain bola pada zaman remaja, saya juga kuat berlari 100 meter untuk jarak dekat lah. Itu acara yang saya suka, 1 meter, 200 meter. Tapi saya lebih berminat silat. Dalam silat ni, guru saya telah menekankan disiplin. Banyak perkara. Dia kata kau bila belajar silat, sembahyang tak boleh tinggal. Perkara-perkara yang melanggar peraturan sekolah, tak boleh merokok dan sebagainya lah. Saya berminat tu lah. Minat tu hal-hal disiplin. Itu juga jangan derhaka kepada ibu bapa yang syarat-syarat untuk menjadi seorang murid silat. Itu syarat-syarat yang telah ditetapkan. Ataupun itu agama yang pertama, yang kedua ibu bapa jangan derhaka, yang ketiga guru-guru kita. Dan tidak melanggar disiplin di sekolah. Itulah secara umumnya. Kalau nak detail banyak lagi. Yalah. Okey, pencapaian tertinggi cikgu dalam bidang persilatan inilah. Saya ni diminta oleh guru saya untuk menjadi guru latih. Jadi saya kata, macam mana kan dah jadi guru latih? Dia kata kau belajar sungguh-sungguh, ikut peringkat demi peringkat, kemudian kamu akan diuji dan layak akan dilantik sebagai pembantu guru latih. Mula-mula tu dipanggil pembantu guru latih. So saya diujilah pada tahap-tahap tertentu tadi tu, bengkong putih, bengkong hijau, bengkong merah, sehinggalah saya dapat bengkong kuning. Tahap paling tinggi lah tu. Ada lagi? Belum lagi dapat bengkong hitam. Bila saya dapat bengkong kuning, dikira dah guru latih. Saya diminta beberapa kali lah oleh arwah guru saya ni untuk menggantikan beliau ketika beliau keuzuran di gelanggang. Saya terpaksa memikul tugas sebagai guru latih.
So tali pinggang paling tinggi lah sekarang ni yang cikgu pegang ataupun pakai. Bengkong pelangi hitam 4 cula. 4 cula, 4 dance. 4 dance lah. 4 dance. Itu paling tinggi ke ada lagi tinggi Ada ke? lagi. Ada lagi. Ya. Oh, banyak. Dia ada 2 lagi. 2 tahap lagi lah. Tu kira paling tertinggi dalam persilatan. Untuk usia saya ni kan. Cukup lah kot. Cukup lah kot. Walaupun ilmu gayung tu tak habis lagi. Okay. Cuma cikgu. Seorang guru silat diangkat oleh parti untuk memegang tanggungjawab sebagai calon. Apa yang boleh pengalaman ataupun hasil sebagai seorang guru dengan guru silat dan cikgu ni dibawa sebagai seorang calon untuk masyarakat di sini nampak dan terima. Mungkin ada something daripada profession guru, profession persilatan yang boleh membantu cikgu jika diangkat sebagai wakil rakyat di N36 Pelangai ni untuk cikgu bagi pada pengundi di sini. Ini adalah pilihan parti. Bukan saya yang berkendakkan jawatan. Kemungkinan parti melihat saya ini sebagai seorang guru mempunyai anak murid. Okay. Begitu juga sama ada murid di sekolah atau murid silat saya. Mungkin parti juga melihat kepimpinan lah, faktor kepimpinan. Dia saling memerlukan dan dia menjadi lebih kukuh. Kepimpinan yang mungkin parti tengoklah. Okey. Kalau nak dikira pengikut, kalau dia kata Cik Kasim ni dia mempunyai basic pengikutnya ialah murid-muridnya. Okey. Kalau saya simpulkan pengalaman cikgu sebagai guru silat, mungkin daripada bentuk tokoh seorang pemimpin yang membentuk anak bangsa, membentuk jati diri anak bangsa, disiplin yang ada itu, pihak parti Perikatan Nasional nampak boleh ditawarkan kepada pengundi, kepada masyarakat. So di situ kita mungkin macam pepatah Melayu katalah kan, kepimpinan melalui teladan. Mungkin itu yang pihak parti nampak yang boleh ditawarkan oleh cikgu kepada pengundi di sini, yang menjadi satu nilai tambah kepada masyarakat di sini memperolehi seorang wakil rakyat. InsyaAllah saya kira ke macam mana pandangan cikgu lah. Parti melihat saya tu, saya tak boleh nak cakap apalah. Itu orang lihat saya. Saya, dalaman saya, diri saya tengok biasa je. Sebab itu adalah hobi saya. Kemudian sebagai guru di sekolah, itu ialah profession saya. Mungkin parti melihat dari sudut yang lain lah. Mungkin saya ada bakat semula jadi sebagai seorang guru dan juga guru silat. Mungkin boleh boleh membantulah dua guru ini, guru silat dan guru sekolah, untuk kita lihat, parti lihat dalam bidang kepimpinannya ialah lebih baik. Saya menyerahkan semua itu kepada pihak parti, sebab parti yang melihat saya. Saya kira dari satu sudut juga mungkin itu sebenarnya dah tertulis aturan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kebetulan lah. Kebetulan benda tu dah ada, dan dah disusun begitu cara hidup dan perjalanan cikgu. So sebagai anak cemomoy, anak tempatan, mungkin ini merupakan salah satu cara untuk cikgu bagi balik. Cikgu membesar di sini, so bagi balik khidmat
yang cikgu dapat daripada dulu untuk berkhidmat kembali melalui jalan ini kepada orang tempatan di sini, khususnya di Dun Pelangai. Itu saya nampak lah. Saya nampak begitu. So saya kira kita telah ditentukan begitu. So di peringkat kita mungkin kita bagi yang terbaik, the best services jika diangkat sebagai wakil rakyat lah, insyaAllah. So sebelum kita teruskan, kita berehat dulu dan kita kembali selepas ini dengan topik-topik ataupun isu atau sembang-sembang kita yang lebih menarik tentang PRK N36 Pelangai yang kita cuba congkil daripada calon kita, Cikgu Kasim, calon nombor 1 daripada Perikatan Nasional N36 Pelangai. Jumpa selepas ini. Tuan-tuan nak pilih pemimpin untuk 5 tahun, bukan 5 minit. Maka kita kena teliti calon-calon dalam Perikatan Nasional. Kita bukan hanya teliti dari segi background dia. Dengan pihak polis ada rekod jenayah atau tak ada. Dengan pihak SPRM ada kes rasuah atau tak ada. Kita semak semua. Dan kita angkat pada Majlis Syura Ulama. Syura teliti background kepada calon tersebut. Pemimpin jadi model, jadi contoh. Kalau pemimpin bertakwa pada Allah baik, rakyat akan ikut dia. Maka kan itu kita boleh pemimpin yang bohong. Demikian juga pemimpin yang buat salah bebas senang-senang, tak boleh. Hilang maruah kita, kredibiliti, keadilan kita. Yang nak nilai sekarang ni bukan pengundi kita, rakyat seluruh dunia tengok kita, tengok negara kita. Okey, kembali kita sekali lagi selepas kita berehat. So kali ini saya masih lagi bersama dengan calon daripada Perikatan Nasional, calon nombor 1, Cikgu Kasim, dengan trademark tagline-nya mudah bawa bincang. Cikgu, mana tiba-tiba ni mudah bawa bincang? Mungkin boleh cerita sikit lah macam mana tagline mudah bawa bincang ni dapatlah untuk cikgu punya tagline dalam kempen kali ni. Idea ni datang sebenarnya apabila kita nak jadi pemimpin yang baik lah. Okay. Ini dalam diri saya terasa bahawa keputusan yang kita nak buat mestilah kita mengadakan perbincangan dahulu. Apa-apalah pembangunan yang kita nak, kita nak tunaikan permintaan masyarakat kita nak laksanakan apa-apa sajalah kerja-kerja sebagai seorang wakil rakyat, mestilah kita bawa berbincang. Sama ada dengan orang kiri kanan kita atau pentadbiran daerah, pentadbiran negeri. Kemudian saya menggunakan prinsip bincang lebih mudah buat kerja. Mau kita bincang. Oh gitu. Itu tercetusnya tagline mudah buat bincang tu. Daripada situlah. Ya, betul. Daripada situ. Okey, faham. Cuma saya tertarik cikgu dalam pertemuan cikgu kali ini. Sebab apa saya cakap kali ini? Sebab PRU yang 15 hari tu pun cikgu diamanahkan, dipertanggungjawabkan oleh parti untuk bertanding. Pada waktu itu berhadapan dengan arwah Datuk Seri Johari. Kan? Cuma kali ini calon daripada Barisan Nasional dan Pakatan Harapan adalah Datuk Amizar Abu Adam. Yang mana kalau saya ada tengok juga profil dia, beliau pun menyatakan beliau itu anak cemomoh. Cuma dari segi julat umur dengan cikgu perbezaan lah. Dan saya kira pertembungan kali ini seperti ataupun diumpamakan sebagai pertembungan cikgu dan anak murid. Begitu. Mungkin cikgu boleh respon sikit lah tentang
pertembungan dalam PRK kali ini apabila dicalonkan juga seorang anak cemomoy yang lebih muda daripada cikgu lah. Sebab tu saya cakap seumpama pertembungan cikgu dan anak murid tu, sebabnya dua-dua itu adalah daripada anak cemomoy. Komen respon cikgu sikit lah untuk PRK kali ini berhadapan dengan calon daripada Barisan Nasional Pakatan Harapan. Okey, memang benarlah kedua-dua calon ini adalah anak jati cemomoy. Dan kedua-duanya dikenali oleh masyarakat setempat. Jadi dalam politik kita tidak dapat lari sama ada pertembungan itu berlaku guru dengan murid ataupun sesama ahli keluarga. Ada banyak yang kita lihat bila PRU atau PRN, khususnya di tempat saya, parti satu lagi tu ialah keluarganya, saudaranya. Ini kebetulan, secara kebetulan lah. Pandangan itu bergantung kepada parti masing-masing. Betul. Perjuangan, walaupun dia keluarga, kita tetap berjuang. Walaupun sekampung. Ini pemilihan yang sehat lah saya kira. Berbanding dengan kalau pertembungan itu satu berada jauh, satu lagi dalam don ini. Macam adik-beradik lah, macam adik-beradik. Mana pertembungan kali ini ni pertembungan adik-beradik. Adik-beradik lebih sihat. Lebih sihat. Saling mengenal dan saya rasa lebih saling menghormati. Begitu. Adik-beradik sekampung. So saya kira pertembungan PRK kali ini sebenarnya tiada isu yang calon itu bukan calon tempatan. Ya, betul. Ini dikendaki oleh masyarakat lah. N36 Pelangai. Yang memang dahagakan anak tempatan. Sekali ini dikeluarkan dua-dua anak tempatan. Dua-dua anak tempatan. So pengundi masyarakat tak bolehlah nak pertikaikan mana calon anak tempatan, tak ada lah. Memang anak tempatan daripada Perikatan Nasional pun cikgu pun anak tempatan, daripada Barisan Nasional Pakatan Harapan Datuk Amizar pun anak tempatan. So dua-dua orang cemomoy. Dua-dua orang cemomoy. Bukannya seorang kemasul, seorang cemomoy, bukan dua-dua orang cemomoy. Dua-dua cemomoy. Maknanya saya kira dua-dua pernah bersekolah di SK Cemomoy lah, saya kira kalau dua-dua anak cemomoy. Ya, seingat saya Datuk Amizar pun memang bekas pelajar sekolah kebangsaan Fadil Cemomoy. Cuma dia generasi lewat lah. Cikgu dia generasi pertama. So maknanya orang yang generasi pertama ni dia dari segi sejarahnya tu lebih bernilai lah. Mungkin lah. Mungkin. Begitu. Saya ada melihat lah cikgu dalam cikgu punya flyers, biodata, profil keluarga, ada satu yang saya tertarik. Tawaran calon Perikatan Nasional Pilihan Raya Kecil PRK N36 Pelangai. Ada 5 tawaran. Saya kira ini merupakan satu inisiatif yang dibuat sendirilah oleh cikgu, saya kira. Apabila dipertanggungjawabkan sebagai calon di peringkat Perikatan Nasional, ini yang cikgu tawarkan kepada masyarakat, kepada pengundi untuk memilih cikgu mewakili Perikatan Nasional untuk berkhidmat kepada mereka. So dengan 5 tawaran ini mungkin cikgu boleh kongsikan kepada yang mendengar, menonton kita pada hari ini.
apa sebenarnya yang cikgu tawarkan. Orang nak tahu ni cikgu. So lepas ni bila dah diangkat sebagai wakil rakyat, sebagai orang yang bekerja untuk masyarakat di Dun Pelangai ni, mereka dah tahu dah. So inilah yang tawaran yang cikgu boleh buat untuk mereka, untuk bagi yang terbaik untuk mereka, servis yang terbaik untuk mereka, khidmat yang terbaik untuk mereka, untuk Dun Pelangai ni yang terbaik daripada Cikgu Kasim, calon nombor 1 N36 Pelangai. Boleh cikgu kongsikan pada kita semua? Pertamanya, saya rasa syukur. Begitu juga mengucapkan terima kasih ke atas kepercayaan yang telah diberi oleh pihak pimpinan parti, PAS, begitu juga Perikatan Nasional yang telah memilih saya pada kali ini mewakili Perikatan Nasional N36 Dun Pelangai. Okay. Ya, ini amanah yang cukup besar saya kira. Walaupun saya kalah dalam PRU 15, tapi parti, khususnya Perikatan Nasional, masih memilih saya juga. Saya betulkan sikit cikgu. Bukan kalah, belum menang. Yalah. Belum menang lagi. Belum menang lagi, insya-Allah. Okay. Kali ini menang insya-Allah. Di atas kelemahan yang lalu, mungkin parti lihat saya ni boleh perbaiki mana kelemahan-kelemahan yang ada. Jadi selepas diumumkan sebagai calon untuk Perikatan Nasional, maka saya telah bersedia. Dah tak boleh undur dah. Ya. Bila kita dah dicalonkan, kita perlu bersedia. Kita perlu percaya pada diri kita, ya. Maka saya pertamanya, saya rela dan bersedia untuk mewakafkan diri saya untuk berkhidmat kepada masyarakat, khususnya pengundi-pengundi di N36. Maksudnya diri cikgu untuk masyarakat Dun Pelangai, begitu? Ya. Maknanya daripada Kemasul sampailah ke Telemong ni, saya, maknanya saya ni cikgu lah, bukan saya, cikgu lah ya. Cikgu dah dipilih sebagai wakil rakyat, cikgu adalah hak pengundi. Betul. Betul? Begitu. Maksud yang mewakafkan tu begitu? Ya. Okey. Macam wakafkan tanah, wakafkan apa-apa harta. Boleh diguna sama. Faham. Semua orang boleh guna. Maknanya saya bersedia untuk berkhidmat kepada semua pengundi, di N36. Maknanya bukan setakat pengundi, semua masyarakat dalam Dun Pelangai. Walaupun dia bukan pengundi di situ. Ya. Tapi dia duduk dalam Dun Pelangai. Betul. Cikgu sanggup beri perkhidmatan yang terbaik untuk mereka. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Yang keduanya, saya akan berusaha bersungguh-sungguh mencari dan mengadakan dana khusus untuk yang layak, dana bantuan. Kita tahu bahawa penduduk di sini ada juga yang perlu kita beri perhatian lebih. Jadi saya akan cuba mengusahakan dana bantuan keuangan kepada yang layak, sama ada belia, remaja ataupun yang lebih memerlukan. Itu komitmen cikgu. Dia. Maknanya diangkat menjadi wakil rakyat, akan ada satu tabung khas. Betul. Dana kebajikan untuk semua yang layak untuk mendapat dana kebajikan tersebut. Betul. Itu komitmen cikgu. Ya. Sebagai apabila diangkat sebagai wakil rakyat. Betul. Betul Okey. Manakala yang tiga pula, oleh kerana saya ni berkecimpung, saya rasa dia serentak jiwa saya ni sebagai seorang guru dalam sekolah dan juga silat.
silat ini sebenarnya telah mendisiplinkan saya. Ketika saya bertugas sebagai seorang guru. Jadi saya yakin juga masyarakat boleh berdisiplin seperti saya dengan saya akan mengangkat, memastikan seni budaya bangsa kita, khususnya seni silat, seni budaya yang kita perlu pelihara. Kerana dalam seni budaya orang Melayu ini kaya dengan disiplin yang boleh memotivasikan seseorang untuk bekerja lebih dan lebih lebih kuatlah. Tidak mudah putus asa. Sebab ciri-ciri dalam budaya orang Melayu ni terdapat perkara-perkara baik yang ramai kita tidak tahu. Ini perlu dikekalkan. Khususnya silat lah. So bermaksud apabila cikgu dipertanggungjawabkan dan insya-Allah diizinkan Allah akan menang di N36 Pelangai ni, boleh saya katakan cikgu akan menjadikan Don Pelangai ni sebagai ikon seni budaya orang Melayu ataupun lebih tepat seni bela diri khususnya silat ni di Don Pelangai. Betul. So orang akan sebut je Don Pelangai, orang akan ingat silat. Contoh. Ataupun orang sebut silat, ingat Don Pelangai. Itu mungkin itu yang cuba. Betul. Dan ia mungkin juga boleh jadi sebagai satu, saya kira satu produk pelancongan kepada Don Pelangai. InsyaAllah. Dengan seni bela diri yang saya akan utamakan seni silat dan kemudiannya barulah kita ikuti seni budaya yang lain. So satu hala tuju yang sangat sama. Yang saya kira sangat baik untuk memperkenalkan Don Pelangai itu dengan satu seni yang sangat rapat jiwanya dengan orang Melayu. Betul. Begitu saya itu saya nampak daripada penjelasan cikgu, daripada apa yang saya baca dalam tawaran cikgu ni. Benda ni sangat menarik yang saya kira tak ada lagi, khususnya dalam negeri Pahang lah. InsyaAllah kita akan pertahankan seni budaya kita. InsyaAllah. So yang seterusnya cikgu, yang keempat ni pun nampak macam menarik juga tu. Ini berdasarkan pengalaman saya menjadi generasi kedua dalam masyarakat Felda. Kita lihat sekarang ni, bila anak-anak yang ramai daripada keluarga peneroka ataupun kampung-kampung tradisional menjadi satu masalah pula. Takkan anak yang ramai ini memerlukan tempat tinggal yang sama dengan ibu bapanya. Jadi kita menuntut ataupun saya akan mengusahakan kawasan untuk diwujudkan penempatan bagi generasi kedua, ketiga. Kita perlu cari banyak lagi ruang-ruang kosong yang ada di Don Pelangai ini, boleh kita buatkan perumahan generasi kedua, sama ada di Felda atau kampung-kampung tradisional. So saya kira apa yang cikgu cuba bawa ni sebagai mengangkat suatu suara masyarakat di sini, khususnya generasi kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke berapa lah, untuk mendapatkan satu kehidupan yang lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Betul. Khususnya dari sudut tempat tinggal, dari sudut prasarana yang ada di sekarang ni masih kurang lagi kan, dari sudut infrastruktur yang ada. Saya sebagai contoh lah cikgu kan, mungkin cikgu lebih memahami kondisi dan suasana di sini. Saya melihat di antara 3 Felda yang ada dalam Don Pelangai ni, yang saya nampak petrol station yang ada cuma ada satu je.
Felda Cemomoy saja. Hanya di Cemomoy saja. Dan mesin ATM pun hanya ada di Cemomoy saja. Ada juga di Pekan Tak, Simpang maksud saya di antara tiga tiga Felda. rancangan. Betul. Yang di Pekan Simpang Pelangai tu, kalau orang Kemasul nak pergi sana, saya kira dalam 15 ke 20 minit juga. Betul. Kalau orang Kemasul pergi ke Cemomoy ni dalam 5 minit 10 minit je. 5 minit lah saya kira. Maknanya dalam konteks Don Pelangai ni yang saya nampak, mungkin cikgu lebih memahami. So pemisahan ataupun blok kehidupan, satu sisi adalah Peneroka Felda di belah sisi sini, dan di sebelah sana adalah kampung-kampung tradisi. So maknanya jarak perhubungan itu pun agak jauh di antara blok Peneroka Felda dengan kampung tradisi. Right? So saya kira tawaran cikgu untuk memastikan suara mereka ni diangkat untuk mendapatkan infrastruktur, prasarana, kehidupan yang baik ini memang satu tawaran yang sangat bagus bagi saya. Ya, betul. Untuk dibawa dalam Dewan Negeri Pahang. Yang saya kira Don Pelangai ni, saya kira kalau saya ada jugalah tengok-tengok kan, Don ni dah diwujudkan dalam 37 tahun sebelum ni, yang dikuasai oleh UMNO Barisan Nasional. Tapi dia punya, kalau saya tengok perbezaan dengan kawasan sekitarnya, paling dekat dengan Triang, Kemayan, sangat jauh. So ini memang satu tawaran yang sepatutnya lebih baik dan sepatutnya pengundi masyarakat di Don Pelangai ni bertuah dapat seorang calon yang wajib kita angkat sebagai wakil rakyat yang bekerja di sini. Melihat pada tawaran inilah. So cuma saya tertarik dengan nombor 5 ni. Penglibatan saya dalam pengurusan pendidikan Islam di salah sebuah tahfiz di Don Pelangai, mana telah mendorong cikgu untuk mengembangkan budaya celik Al-Quran ini kepada penduduk di Don ini. Ini juga antara cita-cita saya lah selama ini. Kita masih lagi kekurangan tempat untuk pendidikan agama untuk anak-anak kita. Kita perlu tambahkan lagi pusat tahfiz, dengan kata lain pendidikan agama. Kita nak ia berada di hadapan, sebab agama ni perlu dikehadapankan, bukan dikesampingkan atau dikebawahkan. Jadi untuk tujuan tersebut, saya akan cuba menjadikan Don Pelangai ini tempat di mana masyarakatnya celik Al-Quran. Apabila kita telah faham isi kandungan Al-Quran, belajar agama dengan sempurna, sudah barang tentulah masyarakat akan lebih makmur, akan lebih berkat. Ya. Seperti tagline cikgu yang satu lagi lah ni, muafakat berkat makmur. Ya. Itu yang cikgu cuba bawa dalam tawaran cikgu kepada pengundi di sini. Betul cikgu? Ya, saya berkemahuan nak bahawa Don Pelangai ini menjadi satu tempat yang di mana masyarakatnya mendapat keberkatan daripada Allah SWT. InsyaAllah, amin. Saya akan bertugas dengan kaedah apa tadi? Bermusyawarah, berbincang, ya. Kemudian perbincangan itu akan melahirkan satu keputusan yang diredai Allah dan mendapat keberkatan, di mana penduduk akhirnya akan hidup dalam keadaan yang makmur, berkat dan bermuafakat. Muafakat, berkat dan makmur. Okey, faham. Menarik tawaran cikgu. Saya kira hari ini dalam sesi borak-borak santai kita cikgu, saya terpaksa ambil juga cikgu colik juga sekejap hari ni, untuk kita
memperkenalkan cikgu di dalam segmen Moh Borak kita, sempena PRKN 36 Pelangai. Sebelum kita berakhir cikgu, mungkin cikgu selaku calon nombor 1 boleh menyeru khususnya pengundi atau masyarakat di luar sana yang mengundi di Pelangai untuk pulang mengundi, dan masyarakat yang ada di dalam Dom Pelangai ni untuk keluar mengundi. Yang paling penting mengundi Perikatan Nasional. Sila cikgu. Jangan lupa ya. Pengundi-pengundi yang akan mengundi pada 7 hari bulan nanti, 7 hari bulan 10, hari Sabtu. Yang duduk di luar, pastikan balik. Yang duduk dalam, pastikan keluar. Ya. Dan jangan lupa ya, mengundi awal, pilihlah Perikatan Nasional, calon nombor 1. Muafakat, Berkat dan makmur. Mudah bawa Bincang. bincang. Gitu. Terima kasih cikgu bersama dengan saya. Pada hari ini saya terpaksa curi juga masa cikgu. Terima kasih. Saya doakan cikgu dipermudahkan urusan dalam tempoh berkempen hari ini sehingga 7 hari bulan Oktober. InsyaAllah. Saya doakan cikgu diangkat sebagai yang bekerja, bukan yang berhormat, yang bekerja kepada masyarakat di Dom Pelangai. Ya. InsyaAllah Perikatan Nasional akan menang, insyaAllah. Dan pada semua, terima kasih menonton, mendengar. InsyaAllah doakan Perikatan Nasional memperolehi kursi yang ke-18 pada 7 Oktober nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.